Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan bercerita sikit mengenai panduan wahyu dalam memilih pemimpin. Seperti yang semua orang tahu, kita berada dalam musim pilihan raya, mana baru-baru ini sidang Dun Melaka baru saja dibubarkan dan pengundi-pengundi bakal mengundi pada 20 hari bulan ini. Jadinya bagi pengundi, siapa yang mereka nak pilih, siapa yang mereka nak jadikan sebagai pemimpin, kerana sebelum-sebelum ini banyak pemimpin yang lompat parti, hianat parti, yang mengakibatkan ketidakstabilan politik dalam negara kita. Jadinya ada kepanduan dalam Al-Quran dan juga wahyu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua sebagai panduan untuk memilih pemimpin yang akan memimpin kita dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dalam Al-Quran ada menceritakan tentang pemimpin-pemimpin yang dipilih yang mempunyai kriteria-kriteria yang sebetulnya ada kepada seorang pemimpin atau wakil rakyat. Dalam Al-Quran ada mengisahkan 3 individu dalam kisah Nabi Yusuf, kisah Talut dan juga kisah Nabi Musa alaihissalam. Baik, dalam kisah yang pertama mengenai Nabi Yusuf, ketika mana Raja Mesir ketika itu telah bermimpi mengenai kemarau panjang yang akan berlaku, dan diceritakan kepada Nabi Yusuf, Allah telah berfirman yang mana dalam surah Yusuf, qala ja'alni 'alal qazainil ardi inni hafizun alim. Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus pemeliharaan hasil bumi Mesir, dan sungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirnya. 2 sifat yang disebutkan dalam Al-Quran yang ada pada Nabi Yusuf adalah hafizun alim. Hafizun yang membawa maksud menjaga dan juga alim, berilmu. Dalam kisah Talut pula, Allah SWT meminta Bani Israel untuk membuka kota Palestin, dan Bani Israel meminta kepada Nabi Samuel untuk melantik orang pemimpin untuk memimpin mereka. Jadi turunlah firman Allah yang mana melantik Talut sebagai pemimpin Bani Israel. 2 sifat ataupun kriteria yang ada pada Talut disebutkan dalam Al-Quran adalah al-ilmu dan al-jism, yang mana al-ilmu yang berilmu dan juga al-jism yang mempunyai kuatan tubuh badan. Kemudiannya dalam kisah seterusnya, dalam kisah Nabi Musa, selepas peristiwa Firaun, Nabi Musa telah tiba di satu perkampungan yang mana Nabi Musa melihat anak Nabi Syuaib dan membantunya buat satu kerja, dan kemudiannya anak Nabi Syuaib mengatakan pada Nabi Syuaib supaya melantik Nabi Musa, kerana Nabi Musa mempunyai 2 sifat, iaitu sifat qawiyul amin, seorang yang kuat, qawi, dan juga orang yang amanah, amin. Ini semua dikisahkan dalam Al-Quran yang boleh kita ambil sebagai panduan untuk melantik pemimpin akan memimpin kita. Dan dalam kisah-kisah yang telah saya sebutkan tadi, kalau kita analisa setiap kisah-kisah tersebut daripada kisah Nabi Yusuf, Talut dan Nabi Musa, kalau kita lihat kriteria sebagai seorang wakil rakyat lebih sesuai untuk kita ambil daripada kisah Nabi Yusuf dan juga Talut. Kisah mereka memang menggambarkan cerita mengenai seorang pemimpin yang memimpin rakyat. Kita tengok daripada ketiga-tiga individu yang disebutkan tadi dalam Al-Quran, dalam kisah Nabi Yusuf dan Talut, mereka mempunyai satu persamaan, iaitu al-ilm, iaitu berilmu ataupun ada kelebihan intelektual yang ada pada seorang pemimpin. Kemudiannya Nabi Yusuf dan Nabi Musa pula mempunyai sifat yang sama, iaitu hafiz dan al-amin, yang mana membawa erti amanah, jujur, ataupun dalam konteks pada hari ini adalah integriti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini, kerana berluasanya rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Kemudiannya kita lihat ada sifat Nabi Musa dan juga Talut yang mana mempunyai persamaan al-qawi dan juga al-jins, iaitu mempunyai kemampuan dari segi fizikal, daripada kompetensi yang mana penting ada dalam setiap jiwa ataupun diri orang pemimpin. Jadinya kat sini kita boleh simpulkan ada 3 sifat penting dalam memilih orang pemimpin. Yang pertama adalah intellectuality, yang kedua adalah integrity, yang ketiga pula adalah kompetensi. Dalam ketiga-tiga sifat ini, mana satu prioritinya? Kalau kita lihat, sifat yang pertama sesuai bagi wakil rakyat adalah dalam kisah Nabi Yusuf dan Talut. Jadinya yang pertama yang paling kita perlu utamakan adalah intellectuality, yang mana ketika kita hendak mengundi calon pada hari pilihan raya, kita boleh lihat sejarah calon tersebut dari segi latar belakang pendidikannya, dari segi ramah-ceramahnya, dan kita boleh lihat ini jika kita buat sedikit ulang kaji sebelum kita mengundi pada hari mengundi. Kita juga boleh lihat ada parti yang diwakili oleh calon tersebut, adakah parti tersebut mempunyai calon-calon yang ramai, mempunyai pendidikan ataupun latar belakang pendidikan yang baik sebelum kita pergi mengundi. Kemudiannya keutamaan yang kedua adalah integriti. Integriti ini sangat penting pada masa kini kerana berluasanya pecah amanah dan rasuah, juga budaya lompat parti yang mana merugikan bukan sahaja rakyat, malah negara kita sendiri dengan berlakunya ketidakstabilan politik, yang mana kita tahu berlakunya PRN Sabah ketika itu melonjakkan kes-kes COVID-19. Itulah yang berlaku apabila berlakunya isu-isu tidak amanah dan tidak integriti setelah dipilih menjadi wakil rakyat. Yang ketiga adalah kompetensi. Wakil rakyat itu perlulah mempunyai kelebihan dan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tanggungjawabnya kepada rakyat. Jika sekiranya kita memilih wakil-wakil rakyat yang uzur, yang tidak mampu, kemungkinan kerja-kerja untuk dilaksanakan sebagai wakil rakyat akan tertangguh dan akan menyebabkan banyak masalah yang berlaku sekiranya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Jadinya itulah sedikit sebanyak panduan
panduan wahyu dalam memilih pemimpin bagi menghadapi pilihan raya yang akan datang ini. Jadinya sebagai pengundi, kita lihatlah latar belakang calon kita ataupun parti yang dah kita undi tersebut, kerana dia akan menentukan bagaimana stabilnya kehidupan kita, bagaimana ianya akan memberikan satu kehidupan yang lebih baik buat kita semua lah. Kepada semua pengundi pilihan raya negeri Melaka, amat mengundi dan undilah calon yang berilmu baur.